Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anil waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuq baladana Brunei Darussalam khasatan wa sa'iril biladil muslimina 'amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma asrif an wilayah Brunei Darussalam wa sa'iril biladil muslimin hadzal waba wa qina syarri da' wa najina min jami'in anwa'il bala' bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Terima kasih Al-Fadil saudara tuan pengacara majlis, yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hak Ehwal Agama, yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Datuk Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam, yang berhormat Major Jeneral Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penaung bersama MRSB, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Seterusnya yang diraikan juga Yang Mulia Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hak Ehwal Agama, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Suruhjaya Tinggi Malaysia di Brunei. Seterusnya yang diraikan Saudara Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Ehwal Masjid Masjid Rashidah Sa'idatul Bolkiah selaku Setiausaha Jawatankuasa Takmir MRSB, barisan para pegawai, ahli-ahli Jawatankuasa Takmir, Muslimah dan Ketua Belia Masjid Rashidatul Sa'adatul Bolkiah Brunei, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tak dilupakan para pelayar yang sedang menonton siaran ini, tak kira di mana siaran ini boleh dilihat. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari timur moga terus makmur. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi ini dalam kuliah duha, moga-moga ada keberkatan. Hadirin hadirat sekalian, dalam kehidupan kita ada 4 redha yang kita nak cari. Redha yang pertama adalah redha Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada Allah. Sebagaimana hadis daripada Abbas bin Abdul Muttalib, zaqa ta'mani man radiyallahu bi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadir rasulah. Akan merasalah kelazatan iman orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhan, dia redha Islam sebagai agama, dan dia redha Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang itu redha kepada Allah, secara automatik Allah akan redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah beredha kepada mereka. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Ini redha yang pertama. Redha yang kedua adalah redha ibu bapa. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Sesungguhnya redha Tuhan itu duduknya pada redha ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu juga terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga redha yang kita nak cari adalah redha suami kepada isteri. Maksudnya isteri mesti cari redha suami.
Hadis daripada Ummu Salamah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap isteri yang meninggal dunia dalam keadaan diredai oleh suaminya, maka masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ibu-ibu, reda yang ketiga, reda suami. Walau nak marah macam mana pun, mesti dapat reda daripada suami. Yang keempat, reda ketika transaksi jual beli. Itu dituntut dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah kecuali melalui bisnes. Dan bisnes itu mestilah tijaratan antaradim minkum. Bisnes itu transaksinya mestilah reda di antara kamu. Baik itu jangan pelik kalau ada orang boleh beli kereta mewah, beg tangan mewah, dia reda, tak jadi masalah. Orang lain mungkin sebab merasa dengki, tak mampu, itu cerita lain. Dia reda. Saya pernah jumpa di Kuala Lumpur, dekat pavilion, ada nail clipper, pengepit kuku, pemotong kuku. Harga RM80. Saya pun heran, siapalah yang beli sampai RM80? Itu berapa ringgit sangatlah benda itu. Saya tanya kepada yang jual tu, ini kenapa mahal? Oh ini dia ada batu Zwazowski, apa ke nama? Oh, okey. Ini pakai bateri ke apa? Taruh dia potong. Tak ada, ini pun manual juga. Habis kenapa RM80? Dia kata ramai orang beli. Artinya ada orang mampu dan dia reda je. Padahal kalau dia beli kedai runcit itu murah saja. Tapi dia reda, tak jadi masalah. Reda ni okey semua. Saya tidak nak elaborate ke empat-empat. Yang kita nak cerita pada pagi ini insya-Allah adalah tentang mengejar reda Allah. Hadirin hadirat sekalian, sebuah ketaatan kita kepada Allah harganya menjadi melambung di sisi Allah kalau dilakukan dengan niat mencari reda. Kalau niat selain daripada reda, harganya tak mahal. Harganya biasa-biasa saja. Tapi kalau niat mencari reda, itu kalau saham tu naik tinggi betul. Ini kerana Allah Ta'ala memiliki satu kecemburuan, jealous. Apabila ibadat yang kita lakukan tidak dilaksanakan untuk mencari reda dia, Allah cemburu. Sebagai contoh, orang yang salat, orang yang sembahyang bukan kerana Allah, Allah cemburu. Sehingga Allah gelarkan ini golongan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah ketika mereka melaksanakan salat. Padahal yang mereka tipu itu Allah Ta'ala akan balas balik. Apa bentuk penipuan mereka? Allah Ta'ala nyatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau semayang, mereka berdiri itu malas. Dia bukan hendak pun semayang, dia sahaja nak buat semayang bukan kerana aku. Yura'un nas, dia hanya niat nak tunjuk-tunjukkan kepada orang saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak pun menyebut Allah itu kecuali sedikit saja. Surah An-Nisa ayat 142. Sebab itu Allah Ta'ala sangat benci bila ditipu. Orang semayang bukan kerana Allah tapi kerana makhluk. Orang bersedekah bukan kerana Allah tapi kerana mencari nama. Orang pergi haji bukan kerana ibadah tapi mencari pujian. Itu Allah benci betul. Kerana orang ini menipu. Contoh, berapa ramai dari kalangan kita semayang, belum tentu semayang itu kerana Allah. Ada orang dia semayang sebab segan dengan bapa mertuanya, jadi semayanglah. Maka dia sudah semayang kerana bapa mertua. Ada orang dia semayang di pejabat sebab bosnya memang kaki semayang di surau. Kalau tak pergi semayang, payahlah kita nanti nak urusan, nak macam-macam. Pergi jugalah semayang. Ada orang semayang sebab isterinya belete. Kalau dia tak semayang, maka dia pun semayanglah. Maka semua yang dilakukan bukan lillah. Apabila dilakukan bukan lillah, yang kita dapat lelah. Itu saja. Penat lelah saja. Allah Ta'ala tak suka.
Sedekah sepatutnya kerana Allah, tapi dibuat kerana nak menambah follower misalnya, nak menambah subscriber, nak mencari pengikut yang ramai, maka Allah Ta'ala marah orang begini. Pergi haji pun sama. Ibadahnya bukan kerana Allah, tapi kerana ingin dapat kedudukan dan juga penghormatan. Manusia pun kalau ditipu marah. Kalau kita tipu seseorang janji jam berapa, tak dapat sampai pada waktu yang ditentukan, itu marah. Jam saya tadi sepatutnya sampai 9.30. Minta maaf, anak Cina pakai singlet pergi ke kedai. Kalau dah tidak kena jalan berbelit-belit tadi dah saya sampai. Minta maaf, ada kona-kona sikit. Tapi orang akan marah apabila tak menepati yang sepatutnya. Maka dalam ibadah, Allah Ta'ala juga tidak akan redha kalau kita lakukan ibadah bukan kerana dia.